أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بنعمة الإسلام والإيمان، وأنعمنا بنعمة الحياة في شهر مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ورزقنا بنعمة الاستقامة والثبات على صراطه المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا وإلى الناس كافة، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. أما بعد. Terima kasih kepada pengacara majlis, sahabat saya, Imam 2 Masjid Ar-Rashid Sarkam Darat, Al-Fadhil Ustaz Wan Muhammad Helmi. Yang berhormat Datuk Zaidi bin Atan selaku Adun Sarkam. Yang dimuliakan pengurusi Masjid Ar-Rashid Dr. Masani bin Madun, seluruh jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai syara, ayah-ayah dan ibu-ibu, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang pertama-tamanya, marilah kita bersama-sama merakamkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana kita masih lagi diberikan peluang keemasan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, untuk meneruskan nikmat penghidupan kita di atas muka bumi Allah taala. Lebih-lebih lagi kita diberikan peluang yang amat berharga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati dan mengecapi nikmat penghidupan di dalam bulan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang amat agung, seorang manusia yang amat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang digelar sebagai Sayyidul Wujud, penghulu kepada segala yang ada di atas muka bumi. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayatut taufik, kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Kita masih lagi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus beristiqamah, tergolong daripada golongan yang mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kita sama-sama dapat berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita dapat mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi selepas solat, berzikir, berdoa, menunaikan solat sunat. Mungkin ada hari ini siang tadi yang berpuasa. Moga-moga seluruh amalan yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, insyaallah. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Allah taala pilih kita untuk bersama-sama berada di dalam satu majlis ilmu
di dalam satu taman syurga, raudatun min riyadil jannah, satu taman daripada taman-taman syurga Allah di atas muka bumi ini. Sebelum kita insya-Allah bersama-sama dipilih oleh Allah dapat berada di taman syurga Allah, di dalam syurga Allah Ta'ala nanti insya-Allah bersama-sama dengan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam satu majlis yang amat mulia pada malam ini. Kerana Allah Ta'ala pilih kita berada dalam satu majlis yang berbeza daripada majlis-majlis yang lain. Kerana majlis pada hari ini, pada malam ini, pada ketika ini membicarakan satu susuk tubuh yang begitu hebat, yang begitu mulia, yang diangkat oleh Allah, yang dijulang oleh Allah Subhanahu wa taala namanya di seluruh perusuh alam sampai ke Sidratul Muntaha. Wa rafa'na laka dzikra, kami mengangkat menjulang namamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu majlis yang amat mulia, dan kehadiran kita pada malam ini insya-Allah tuan-tuan, dalam tajuk yang diberikan pada malam ini sangat cantik, sangat indah. Bagaimana kita nak menjana, nak memupuk, nak melahirkan rasa mahabbah lin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, rasa sayang dan cinta serta kasih kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Jadi insya-Allah sebelum kita nak teruskan majlis kita pada malam ini, terlebih dahulu alangkah indahnya kita bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Barakallahu lana wa lakum jami'a. Moga-moga kita semua dirahmati, diberkati Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat serta anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, apabila sebenarnya tuan-tuan, apabila kita masuk saja bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan Rabiul Awal, malam ni dah malam yang ke-20, malam yang ke-20 Rabiul Awal. Sebenarnya tuan-tuan, di mana sahaja pelosok dunia yang adanya umat Islam, semua umat Islam di pelosok dunia merayakan akan hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pelbagai aktiviti dan program yang diadakan. Kalau sebelum ada Covid ni, tiap tahun semua negara akan buat apa? Perarakan yang tuan-tuan, bergarak berbatu-batu sampai mengelicit kaki, berkumpang sampai kembang-kembang tangan, sampai serak-serak suara, berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, buat macam-macam program, macam-macam aktiviti, dengan baca rawinya, dengan berzanjinya, dengan marhabannya,
Semua ni tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya untuk melahirkan betapa cinta dan sayangnya kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang kita nak bicarakan pada malam ni tuan-tuan, bagaimana kita nak melahirkan rasa cinta ni? Adakah cukup dengan kita berselawat ke atas Nabi SAW sudah memadai untuk kita ni menyatakan kita ni sudah cinta kepada Nabi SAW? Tuan-tuan yang bergarak tu kadang-kadang tak semayang pun. Lepas dia bergarak sampai dekat Masjid Azim kan, orang azan dia pun balik, dia perkena sup kaki sup torpedo lah, sup ekor lah, kemudian dia balik je orang azan ni, dia balik. Tadi bukan main berselawat lagi, anta syamsun anta nurun anta nurun fauqa nurin, bukan main lagi berselawat ke atas dia. Engkau ibarat mentari yang menyinar, engkau cahaya yang menerangi kami. Tapi sebenarnya adakah cahaya Nabi Nur Muhammad ni benar-benar menerangi kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Ini yang kita nak perkatakan pada malam ini. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita membicarakan tentang cinta, cinta ni tuan-tuan apa? Cinta ni kasih sayang yang amat mendalam sebenarnya terhadap sesuatu perkara. Orang kata tak kenal maka tak cinta, betul? Kalau kita tak kenal, kita takkan cinta pun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita nak mencintai seseorang itu, kita kena kenal dia betul-betul. Sekarang ni kita nak persoalkan, adakah benar-benar kita telah mengenali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita kenal tak Nabi kita ni? Sedangkan kat rumah kita, bukan orang kat sini lah, kan? Buku sirah tentang Nabi pun tak ada dekat rumah. Yang ada buku memasak Chef Wan, buku sains, buku geografi, macam-macam buku ada, tapi buku sirah Nabi pun tak ada. Kitab cerita tentang kepribadian Nabi pun tak ada tuan-tuan kat rumah kita. Lepas tu kita nak cerita tentang kita ni sayang Nabi. Tuan-tuan, kita kan orang kita ni manusia kan, kita kan pantang tengok orang hebat, betul tak? Kalau ada nampak orang tu, dia orang tetak dia dengan parang-parang bengkok, siap boleh patah pula parang tu. Tengok anak murid dia ramai, pengikut dia ramai. Tengok orang ni boleh berjalan atas air, boleh meniti pelepah pisang, punya dahsyatnya. Tengok anak murid dia cukup ramai, pengikut dia ramai. Tuan-tuan, kita pernah ingat dulu ada seorang manusia dekat Terengganu, siapa nama dia? Ayah Pin, betul? Ayah Pin tu tuan-tuan, kalau kita tengok tubuh badan dia tak semenggah pun, betul? Kuku kering je, muka tak ada nur pun. Bukan nak kata, memang kena kata pun. Mengaku dia sebagai Tuhan. Tuan-tuan, orang ni pengikut dia siap minum air kaki cagu dia, tahu? Allahu Akbar, kaki cagu dia minum air kuku kaki cagu dia. Agak-agaknya dia ada cagu kot, tak tahulah, kan? Tapi orang sanggup minum. Tuan-tuan tahu tak siapa dia punya pengikut dia siapa? Bukan calang-calang orang, tahu? Profesor media, engineer, doktor pakar, bukan calang-calang orang. Orang boleh ikut dia, tahu? Pasal orang nampak sesuatu yang hebat mungkinlah dekat dia tu. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan, orang kita buat tak reti je. Kalau budak-budak kita, anak-anak kita zaman sekarang, yang dia dewa-dewakan siapa? Yang dia puja-puja siapa tuan-tuan? Yang tak bersunat, siapa nama? Pelakon Korea tu. Yang tak bersunat, tak berkhitan. Yang itu yang dibangga-banggakan. Tuan-tuan, kalau buat spot check dekat asrama, asrama budak-budak kita ni, buat spot check, tengok dalam loker dia. Kalau yang perempuan, tengok pelakon-pelakon dalam dia punya loker, siap tampal gambar pelakon-pelakon lelaki Korea kapiak tu, yang tak bersunat tu. Yang tu yang dibangga-banggakan. Kalau yang zaman dulu Hindustan kan,
Ustaz Syarukhan, Ustaz Salman Han ni. Sekarang ni dah pergi ke Korea pula, pandang ke Korea sekarang. Cuba tanya tentang Nabi kita Muhammad SAW. Haram dia tak tahu, tuan-tuan. Allahu Akbar. Kita sedih. Jadi sekarang ni, tuan-tuan, sebelum kita nak rasa cinta ni dulu kepada Nabi kita Muhammad SAW, kita kena kenal dulu benar-benar Nabi kita Muhammad SAW. Malam ni saya nak bawa kat tuan-tuan dulu, nak cerita sedikit lah tentang kehebatan, kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sedia maklum, Nabi ni sebelum dia lahir lagi, tuan-tuan, sebelum lahir lagi, Allah Ta'ala telah sediakan tempat kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Dipilih tempatnya di Makkatul Mukarramah. Lepas tu lahir pula pada bulan Rabi'. Rabi' ni bulan apa, tuan-tuan? Kalau orang yang berada kat tanah Arab, siapa yang berada dekat luar negara sana, dia ada 4 musim. Rabi' ni musim bunga tau. Allah Ta'ala pilih Nabi SAW dilahirkan pada musim bunga. Musim bunga ni apa bunga? Bunga sudah tentulah kita sedia maklum, bunga ni mempunyai sifat yang indah, cantik, apa lagi? Harum mewangi. Nampak tak? Nabi SAW dilahirkan pada bulan yang mewangi, yang cantik, yang indah. Pasal Nabi SAW itu sendiri membawa rahmat kepada sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Allah. Tidak aku utuskan kamu wahai Muhammad, melainkan perutusan kamu menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala lempah ruahkan rahmat dan kasih sayang ke seluruh alam, kata Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya Nabi, tuan-tuan. Nabi lahir sahaja, tuan-tuan. Pertama sekali Nabi lahir bila, tuan-tuan? Kita sedia maklum 12 Rabiul Awal. Semua tahu tu. Siap buat nasyid lagi, buat lagu 12 pada pagi Isnin 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Nabi lahirkan selepas 50 hari datangnya Abrahah dengan tentera dia nak menyerang Kaabah, nak meruntuhkan Kaabah lepas 50 hari, tuan-tuan. Nabi ni, tuan-tuan, sebelum lahir lagi sebenarnya mak dia, ibunya Aminah ni tak pernah rasa sakit pun. Nak cerita hebatnya Nabi ni, tak pernah rasa sakit, wek-wek pun tak ada. Kita cuba tanya ni yang sebelah sana, orang perempuan, makcik-makcik kita, ibu-ibu kita di sebelah sana, masa 1, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ni wek sana, wek sini. Kadang-kadang yang wek tu suami dia. Tak pasal-pasal pula yang mengandungnya isteri, yang wek-weknya suami pula. Wek 3 bulan tak pergi kerja. Ada juga. Tuan-tuan, nak ceritakan Nabi ni betapa hebatnya dia. Allah Ta'ala jadikan mak dia tak rasa apa-apa. Bawa Nabi ni rasa selesa, macam tak ada apa-apa je dekat dalam perut dia. Dan mak dia sebenarnya telah bermimpi. Ini diceritakan dalam kitab-kitab sirah. Mak dia telah bermimpi ada seorang lelaki datang. Seorang lelaki datang beritahu kepada Aminah, ibu Nabi SAW, bahawa anak kamu bakal menjadi pemimpin kepada umat manusia di akhir zaman. Bagi nama Muhammad. Tuan-tuan, dekat Mekah pada masa tu tak ada lagi orang nama Muhammad tu. Baik nama Ahmad ke Muhammad tak ada. Datuk Nabi pun dapat mimpi yang sama. Datuk Nabi Abdul Muttalib pun dapat mimpi yang sama, suruh bagi nama Muhammad. Datuk Nabi berdoa kepada Allah supaya cucu dia yang diberi nama Muhammad ni akan dipuji oleh sekalian manusia. Yang terpuji, dipuji oleh sekalian manusia. Jadi tuan-tuan dan perempuan, lahirnya Nabi Muhammad pada pagi Isnin tu, pada waktu fajar. Pada masa itu, tuan-tuan, diceritakan dalam kitab sirah, cahaya terang benderang menerangi Mekah sampai ke negara Syam. Syam ni mana? Syria, Palestin, Lebanon, Iraq, itu adalah Syam, negara Syam. Sampaikan Aminah kata, aku nampak tengkuk-tengkuk unta dekat negara Syam.
punyanya terang benderangnya pada pagi itu. Subhanallah. Itu keistimewaan dia pada pagi hari. Kemudian tuan-tuan, yang paling hebat lagi, lahir-lahir tak menangis. Aminah kata, aku melihat bahawa anakku lahir dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan letak ke bumi macam ni. Lepas tu dongak ke atas, sebut perkataan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ada yang kata disebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dan dilahirkan dalam keadaan telah berkhitan, makhtunan. Subhanallah. Nabi ini dilahirkan dalam keadaan berkhitan. Min karamati ala rabbi inni wulidtu makhtunan walam yara ahadun sawati, kata Nabi. Di antara kemuliaanku, kata Nabi SAW, diriwayatkan oleh Anas bin Malik, menceritakan bahawa di antara kemuliaanku yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku dilahirkan dalam keadaan makhtunan, telah berkhitan. Dah berkhatan Nabi ini. Dan tak ada siapa pun tengok aurat Nabi. Subhanallah. Allah Ta'ala pelihara Nabi daripada awal, daripada kecil lagi, tuan-tuan, perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan yang paling hebatnya, tuan-tuan, masa kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, pada ketika itu, tuan-tuan, pada ketika itu tak pasal-pasal, tak tahu, tak ada angin, tak ada ribut. Di sekeliling Mekah tu kan ada berhala-berhala. Tiba-tiba berhala-berhala itu runtuh, jatuh, tak ada siapa tolak, tak ada angin, tak ada ribut. Masa itu Abdul Muttalib sedang berada di Kaabah, sedang berdoa kepada Allah agar cucu dia dilahirkan dalam keadaan yang sempurna, dimudahkan kelahirannya. Dia menyaksikan sendiri bahawa berhala jatuh, isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam akan memusnahkan segala penyembahan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan serentak daripada itu juga orang Majusi dekat Farsi yang menyembah api. Api ni tuan-tuan, dia buat dalam kawah yang besar, tak pernah padam selama 1000 tahun. Tiba-tiba terpadam. Tak ada siapa padam pun, tak ada angin, tak ada ribut, tiba-tiba padam. Dan istana kerajaan Rom yang begitu besar, yang tersergam indah, ada 14 tiang bergegar dan runtuh pada ketika itu. Semua ini, tuan-tuan dan puan-puan, isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala bahawa segala penyembahan-penyembahan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala akan dihapuskan dengan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan bapa saudara Nabi Abu Lahab, tuan-tuan, ni ada lagi satu cerita. Abu Lahab ni bapa saudara Nabi ni, dia beritahu kepada Aminah, kata dia, kalau anak saudara aku lahir, akulah orang pertama kau kena bagi tahu. Bila dia bagi tahu je, tuan-tuan, orang ketuk je pintu rumah dia, beritahu anak saudara kamu telah dilahirkan, perkara pertama yang keluar daripada mulut dia apa, tuan-tuan? Aku bebaskan hamba-ku yang bernama Suwaibatul Aslamiyah. Suwaibatul Aslamiyah ni adalah hamba kepada Abu Lahab. Dibebaskan apabila mendengar kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, nak memberi isyarat kepada kita, kepada manusia, bahawa dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak membebaskan manusia daripada segala bentuk perhambaan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Lepas ni tak ada lagi bentuk perhambaan, tak ada lagi memperhambakan yang lain daripada Allah. Mesti wajib memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan, siap sembelih 100 ekor unta pula tu. Maulidur Rasul, kelahiran Nabi, dia gembira sembelih 100 ekor unta. Kita Maulidur Rasul 100 ekor ayam pun tak ada. Ada? Betul? Kan? Bunyi gembira 100 ekor unta tu. Punya gembiranya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu daripada awal Nabi dilahirkan. Tu pun dah nampak Nabi ni begitu hebat, tuan-tuan. Kemudian apabila Nabi dibesarkan, saya ambil sikit-sikit, tuan-tuan. Lepas tu kan kita nak cerita tentang perjuangan Nabi pula.
Kita tengok sikit-sikit nak cerita kehebatan Nabi SAW daripada awal Nabi ni dilahirkan tuan-tuan, daripada awal lagi bapak dah tak ada. Bapak Nabi ni tuan-tuan, Allah Ta'ala dah ambil masa Nabi dalam perut lagi. Pasal apa? Pasal Allah Ta'ala dah aturkan bahawa tak nak nanti orang kata Nabi ni bukan saja bapa akan mati, mak akan mati, atuk akan mati. Bapa Nabi ni siapa? Abdullah bin Abdul Muttalib, seorang pemuda yang hebat dekat Mekah pada masa itu. Sangat hebat, dikenali sebagai orang yang baik, orang yang suka tolong orang. Memang perangai dia baik. Jadi kalau Nabi dibesarkan di bawah jagaan ayahnya, orang kata padat pun, bapak dia dulu baik. Tapi Nabi awal-awal lagi bapak dah tak ada, duduk dengan atuk dia. Atuk dia pun hebat juga, di antara menteri Mekah, kan? Itu dia tuan-tuan. Jadi Nabi dihantar duduk di mana? Hantar duduk di kampung, perkampungan Bani Sa'ad, tempat Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ni ambil membeli Nabi sebagai ibu susuan. Daripada kecil umur 1 tahun, Halimatus Sa'diyah dah ambil. 1 tahun mula mak dia susukan dulu. Kemudian lepas masuk 2 tahun, Halimatus Sa'diyah. Memang tuan-tuan menjadi adat orang-orang Arab, orang-orang Mekah, menghantar anak-anak dia di kampung-kampung. Pasal dekat bandar Mekah ni, bandar yang sangat tercemar dengan perangai yang tak elok, perangai jahiliah. Apa yang tak ada dekat situ? Bunuh orang, tanam anak hidup-hidup kecil-kecil lagi, kemudian berzina sana sini, merompak, bergaduh, berperang, minum arak. Ya Allah. Jadi masing-masing tak nak anak mereka terpengaruh dengan perangai yang tak baik ini, pergi hantar anak disusukan kat kampung. Kampung-kampung pada masa tu sangat bersih daripada perangai-perangai yang tak baik. Termasuklah bahasa-bahasa pun terpelihara, bahasa Arab yang fasih. Jadi Halimatus Sa'diyah dengan orang kampung dia memang di antara perempuan-perempuan yang mengambil upah menyusukan anak. Dia orang kampung tuan-tuan, orang miskin pula, kuruh kering. Pergilah cari. Dan Aminah ni sebenarnya miskin tuan-tuan, tak ada harta banyak. Jadi orang-orang yang pergi cari susu ni, cari budak-budak untuk disusukan, dia pergi cari orang-orang yang kaya. Tak ada seorang pun nak ambil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenarnya. Akhirnya Halimatus Sa'diyah pun ambil dia. Tak apalah, tak ada orang ambil, aku ambil lah, kata dia. Tuan-tuan, Halimatus Sa'diyah ni pergi ambil tuan-tuan. Bila dia ambil je Nabi, pegang saja Nabi, tiba-tiba susu dia jadi bertambah. Dia rasa diri dia jadi segar. Tadi dia ni orang miskin, makan pun tak cukup. Datang naik unta pun kuruh kering tuan-tuan. Tiba-tiba bila dia pegang Nabi, susukan Nabi, susunya pun bertambah. Dia bawa balik binatang di unta ni tadi tuan-tuan, tiba-tiba jadi gemuk. Unta dia tadi yang kurus jadi gemuk. Dan diceritakan semasa dalam perjalanan dia datang ni tadi, dia lalu perkampungan-perkampungan yang tidak subur, yang kering kontang. Kiri kanan dia ada kambing, ada unta, ada lembu yang kurus kering. Tiba-tiba bila bawa balik Nabi belum sampai dekat tempat tu, lembu-lembu tadi, kambing-kambing tadi, semua jadi gemuk tuan-tuan. Subhanallah. Tanah-tanah jadi subur. Dan perkampungan Halimatus Sa'diyah tiba-tiba pun menjadi subur tuan-tuan. Subhanallah. Itu yang disebut oleh Allah rahmatan lil alamin ni tadi. Menjadi penyebab Allah Ta'ala turunkan rahmat. Dia peliharalah di rumah dia. Selama mula-mula pelihara selama 2 tahun. Lepas 2 tahun dia pulangkan balik dekat ibunya Aminah. Bila pulangkan balik, dia rasa dia kata, ya aku sayang sangatlah dekat Muhammad ni, nak bawa balik. Aminah pun benarkan dia bawa balik. Sampailah umur 4 tahun tuan-tuan dan perempuan sekalian. Bila umur 4 tahun, tiba-tiba datang berlaku satu peristiwa yang hebat. Datangnya seorang lelaki yang berjubah putih. Malaikat Jibril datang. Dia pun pegang Nabi, dia perebahkan Nabi terperanjat. Terus pingsan, terperanjat. Pingsan. Dia berimbau tadi pun belah dada dia. Keluarkan daripada dada dia dari hati dia, dan diambil segumpal darah daripada hati dia. Jibril kata, inilah
benda yang tak baik dalam hati dia yang nak dibuang. Kemudian hatinya disucikan dengan apa? Disucikan dengan air zam-zam. Ditutup balik, tuan-tuan. Memang ada kesan tu diceritakan oleh Anas bin Malik, ada kesan belahan tu. Zaman dulu mana ada jahit-jahit, dia sambungkan balik macam tu je, tuan-tuan. Tak ada jahit-jahit apa. Subhanallah. Okey? Tu nak cerita benda-benda yang pelik yang berlaku kepada Nabi SAW. Jadi Nabi ni memang Allah Ta'ala susun aturkan penghidupan dia. Nabi ni nak mendapat pendidikan secara langsung daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala yang didik Nabi menggembala kambing dekat kampung Halimatus Sa'diyah ni, tuan-tuan. Kemudian seterusnya dia pun dibesarkan. Bawalah dia pergi hantar balik ke rumah ibunya Aminah. Duduklah dekat sana. Sekejap tu mak dia pula meninggal. Maknya meninggal, lepas tu datuk pula meninggal. Dan diceritakan dalam semasa muda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, walaupun Nabi ni seorang pemuda, tetapi Nabi tak pernah terpengaruh dengan persekitaran orang muda pada masa itu. Nabi pernah diceritakan dalam sirah 2 kali je pernah ikut. Pernah ikut orang-orang muda pergi mana? Pergi sama-sama pergi tengok tarian gilik lah apa semua. Tapi dia Nabi ni duduk, tuan-tuan, jauh-jauh, duduk bawah pokok jauh-jauh. Baru start je Nabi duduk je terus lelap. Nabi dengar muzik lelap, kita dengar ceramah lelap. Dah terbalik. Pantang orang ceramah je dah terlelap. Baru start dah lelap dah. Bukan kat sini, cerita kat tempat lain. Baru start khutbah Jumaat pendek pun lelap juga. Ya Allah ya Rabbi, khutbah Jumaat sekarang dah pendek dah pun lelap juga. Itu kita. Nabi tak, tuan-tuan. 2 kali je dia cuba duduk, lepas tu Nabi kata dah, aku ni tak boleh lah. Aku tak sesuai lah. Aku tak sesuai macam ni kot. Tu yang Nabi tak lagi bersama dengan orang muda. Akhirnya Nabi pun hiduplah bersendirian. Nabi ulang-alik pergi ke Gua Hira, tuan-tuan. Tu cerita dia. Akhirnya Nabi dibesarkan dalam keadaan jadi pemuda yang baik. Orang Mekah sanjung Nabi, sampai gelarkan Nabi sebagai Al-Amin. Banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku, tuan-tuan. Orang sanjung Nabi ni sampaikan ada satu peristiwa runtuhnya Kaabah. Lepas tu nak bina balik, nak letak Hajar Aswad tu, tak ada siapa nak letak, bergaduh-gaduh ni. Kabilah ni kata aku lah yang patutnya dimuliakan untuk letak Hajar Aswad. Akhirnya Nabi pun masuk je masjid, orang pun panggil, Muhammad tolonglah selesaikan kami. Nabi kata senang je. Nabi pun bentangkan serban Nabi, pegang bucu masing-masing, jadi letak tengah-tengah, masing-masing semua merasa bawa. Tapi yang nak letak tu siapa? Mereka menyanjung Nabi, muliakan Nabi Muhammad SAW. Walaupun seorang pemuda pada masa itu, disuruh Nabi sendiri yang meletakkan Hajarul Aswad ni. Nampak tu hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu, tuan-tuan, perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi pun dibesarkan. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara peristiwa-peristiwa pelik yang berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ni, tuan-tuan, boleh bercakap dengan binatang. Nabi boleh bercakap dengan pokok boleh bercakap dengan Nabi. Ni benda-benda ni, tuan-tuan, benda-benda yang pelik yang berlaku kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang kita boleh menganggap inilah satu peristiwa yang memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya satu peristiwa, Nabi berjalan-jalan dengan para sahabat dia. Tuan-tuan, berjalan-jalan dengan para sahabat dia, jumpa. Lepas tu Nabi pun dah penat, berehat sekejap. Pada masa tu duduk di padang pasir. Jauh sana adalah sepohon pokok yang jauh sana. Lepas tu Nabi pun berehat. Nabi dah tak larat dah berehat. Sahabat-sahabat pun payungkan Nabi dengan serban dia. Tiba-tiba pokok ni tadi, tuan-tuan, boleh keluar daripada mana? Keluar daripada tanah. Berjalan makin dekat, bertemu dengan Nabi SAW. Lepas tu sampai dekat, dia pun payungkan Nabi. Subhanallah, dia payungkan Nabi. Lepas tu bila matahari dah redup je,
Pokok ni tadi pergi patah balik, masuk balik dekat dalam tanah, pergi dekat tempat dia semula. Tu nak ceritanya hebatnya Nabi. Jadi sahabat-sahabat pun ceritalah dekat Nabi, bila Nabi dah bangun, Nabi kata, hiya syajaratun ista'dhanat li rabbiha an tusallima alayya fa adhina biha. Dia adalah sepohon pokok yang diberikan keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dia minta daripada Allah, diberikan izin oleh Allah taala untuk memberi salam ke atas aku dan memayungkan aku, maka ia diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Pokok boleh mendatang payungkan Nabi. Subhanallah. Satu lagi peristiwa tuan-tuan, bukan pokok pula, yang ini binatang pula. Nabi satu hari jalan dengan para sahabat dia dekat padang pasir, terjumpa dengan seorang Badawi, seorang Arab, orang asli Arab yang duduk di padang pasir. Jumpa dengan Nabi SAW. Orang Arab ni bila dia jumpa je Nabi, engkau ni wahai Muhammad, orang yang paling aku benci sekali di semenanjung Arab. Nabi kata, janganlah macam tu. Pasal apa? Pasal engkau telah memurtadkan orang-orang Arab daripada agama nenek moyang kami. Nabi kata, kau dengar dulu aku cakap. Tak nak. Aku tak nak dengar. Tapi aku boleh percaya dengan kau jika sekiranya masa tu tuan-tuan dia ada bawa dhab. Dhab ni apa? Biawak pasir dekat dalam jubah dia. Dia bawa dhab, dia pun keluar. Dia kata, kalaulah dhab ini boleh bercakap, boleh percaya kepada engkau, boleh beriman kepada engkau, aku akan masuk Islam. Aku akan ikut ajaran engkau. Nampak? Jadi kononnya nak mempermain-mainkan Nabi. Tuan-tuan, tiba-tiba Nabi kata, mari dhab ni. Nabi kata, liman tashhad, kepada siapa kamu bersaksi. Dhab ni tuan-tuan dengan kalam yang fasih, bercakap dalam bahasa Arab yang fasih, didengari oleh para sahabat dengan tuan dia sendiri. Dia kata, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanallah tuan-tuan. Tuan dia ni tadi terduduk tuan-tuan, terus mengucap syahadah dan terus mengatakan bahawa statement dia tadi bertukar, daripada engkau lah yang paling aku benci, engkau lah yang paling aku cinta, kata dia. Subhanallah. Ini dia tuan-tuan, di antara peristiwa-peristiwa yang pelik yang berlaku ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan, setelah itu saya tak nak cerita lagi, saya nak cerita tentang perjuangan Nabi. Supaya kita timbul rasa yang Nabi ni berdakwah bukan senang-senang tuan-tuan. Nabi kita Muhammad SAW berdakwah daripada mula-mula lagi. Daripada mula-mula lagi, apabila Nabi diturunkan ayat yang pertama, apa tu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat yang pertama tu. Nabi diturunkan wahyu yang pertama, ayat 1 hingga ayat 5. Nak azan dulu. Azan dulu. Azan dulu. Teruskan. Okey. Ayat yang pertama tu tuan-tuan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masa tu belum ada arahan supaya menyampaikan dakwah lagi. Selepas daripada itu turun pula ayat yang kedua. Ayat yang kedua, arahan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya Nabi menyampaikan dakwah. Tuan-tuan, bila diturunkan ayat yang kedua ini pula, Nabi SAW mula berdakwah, mula saja cakap nak sampaikan Islam. Masa tu mulalah kita tengok bagaimana Nabi ditentang. Orang yang pertama tentang Nabi siapa tuan-tuan? Abu Lahab. Abu Lahab ni sebelum itu sangat sayangkan Nabi. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah
Asyhadu an أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة la haula wala حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allahu akbar. لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وبعث مقام البحر إنك لا تخلف الميعاد. Oke, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, masa peringkat awal dakwah Nabi secara sir ni tuan-tuan, yang masuk Islam kita sedia maklum, siapa orang dewasa pembesar yang masuk Islam ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian wanitanya Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid, kanak-kanak pada masa itu Ali bin Abi Talib, dan hamba ialah Zaid bin Harisah. Dan pada ketika itu tuan-tuan dan puan-puan, Sayyidina Abu Bakar pula lepas dia dah masuk Islam, seminggu dia boleh berdakwah 6 orang lagi pembesar yang masuk Islam. Uthman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ubaidillah bin Jarrah. Ini di antara orang besar yang dapat didakwah oleh Sayyidina Abu Bakar untuk masuk Islam. Jadi sepanjang dakwah Nabi secara sir tuan-tuan, Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Masa tu markas tempat perjumpaan Nabi yang namanya di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Itu tempat rumah, tempat Nabi berdakwah, berkumpul kat situ, berjumpa dengan para sahabat. Umat Islam masa tu, sahabat-sahabat yang masuk Islam keluar daripada rumah mereka sembunyi-sembunyi, seorang-seorang pergi malam-malam jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turunlah ayat untuk Nabi sampaikan dakwah secara terang-terangan. Allah Ta'ala turunkan ayat surah Al-Hijr, fasda' bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin. Sampaikanlah dakwah secara terang-terangan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan hiraukan tentangan daripada orang-orang kafir musyrikin. Ayat ini bila Allah Ta'ala turunkan sahaja, Nabi dah pergi dekat, mula-mula Nabi tunjukkan dakwah. Nabi pergi semayang dekat Kaabah, ajak sahabat-sahabat pergi semayang, tunjukkan cara semayang dekat Kaabah. Lepas tu Nabi mulalah menyampaikan dakwah, panggil orang kampung pada masa tu, panggil orang kampung Mekah, jumpa dengan Nabi pada masa tu. Tuan-tuan, kalau nak bercakap, Nabi akan pergi dekat Bukit Sofa, berdiri dekat Bukit Sofa. Nabi pun panggil lah orang-orang kampung dia, marilah aku nak cakap sikit. Yang pada masa tu Abu Lahab yang mengumpulkan orang ialah Abu Lahab, bapa saudara Nabi tuan-tuan. Dia kumpulkan, marilah anak saudara aku nak cakap. Kemudian Nabi pun cakap, Nabi test dulu, kamu percaya tak kalau aku nak beritahu kamu pada ketika ini di belakang Bukit Sofa ini ada satu rombongan kumpulan nak serang kamu? Orang kampung kata apa? Wahai Muhammad, ma jarrabna alaika kaziba. Wahai Muhammad, memang kami percaya kamu tak pernah membohong pun. Kamu bukan kaki tipu orang. Tuan-tuan, lepas dah macam tu, Nabi terus cakap, inni nadhirum baina yadayyi sa'ah. Aku adalah orang yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi peringatan kepada kamu tentang adanya azab yang begitu pedih daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kamu tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan tahu tak siapa yang mula-mula bangkit? Abu Lahab lah.
Sedangkan tadi mula-mula masa Nabi lahir, dialah orang yang paling suka sekali, yang paling seronok sekali, sampai sembelih 100 ekor unta tau. Masa Nabi mula-mula juga menyampaikan dakwah, dialah juga orang yang pertama yang mengangkat tangan, yang bangkit, yang bangun menentang Nabi SAW, sampai dia menggunakan perkataan celaka kepada Nabi. Tabballaka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad, alihada jama'tana, adakah dengan perkara yang remeh-temeh ni kau nak himpunkan kami pada hari ini? Macam tu sekali. Allah Ta'ala terus jawab tuan-tuan, terus turunnya ayat tabbat yada abi lahabi watab, celakalah wahai kedua belah tangan Abu Lahab. Tuan-tuan, dalam ayat surah tabbat yada ni, Allah Subhanahu Wa Taala dah beritahu awal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, selepas daripada peristiwa itu, pada saat itu Nabi bakal akan menerima tentangan, siri penentangan daripada Abu Lahab. Dia gunakan kedua belah tangan dia untuk menyiksa Nabi SAW. Sampaikan diceritakan, setiap Nabi keluar rumah dia akan ikut. Nabi pergi mana dia akan ikut. Kerja dia, dia baling Nabi. Baling kepala Nabi berdarah tuan-tuan. Nabi kepala berdarah, kena baling. Kaki berdarah. Balik rumah yang nak menenangkan Nabi siapa? Isteri Nabi SAW. Itulah isteri yang kat rumah yang menendangkan Nabi SAW. Jadi Abu Lahab ni itulah kerja dia, dan Allah Ta'ala dah celakakan dia. Memang orang yang perkataan celaka ni sesuai disebut kepada orang yang betul-betul celaka. Allah Ta'ala gunakan tuan perkataan celaka ni, tapi kepada orang yang betul-betul celaka. Kita pula tak ada. Sama-sama kita celaka, kau sial lah bau. Orang Melaka, laba mengku ayun. Tak pasal-pasal. Sama-sama pergi masjid ni, celaka engkau sial, mana kau pergi? Kan? Jangan guna tuan-tuan. Perkataan celaka ni hanya boleh digunakan untuk orang yang betul-betul celaka, yang menentang Allah. Orang-orang yang menentang hukum Allah baru boleh guna celaka. Jangan guna celaka-celaka ni lagi dah. Allah Ta'ala guna celaka untuk orang yang betul-betul celaka ni. Itu dia tuan-tuan. Jadi orang yang pertama menentang Nabi ialah Abu Lahab. Kemudian siapa lagi tuan-tuan? Abu Jahal. Abu Jahal di antara orang pembesar-pembesar Mekah yang menentang Nabi juga. Setiap kali ada orang masuk Islam je, dia akan cakap, apa benda lah kau ni? Dia memperlekehkan Nabi. Buat apa lah kau ikut Muhammad ni? Agama yang dia bawa ni agama mendewa-dewakan dewa, kata dia. Menyembah dewa, menyembah bintang lah, kata dia. Kau tengok dia bukan ada apa-apa pun. Dia sembah apa kau tengok? Duduk depan Kaabah, dia sembah Kaabah. Menghadap matahari lah, sembah matahari lah, kata dia. Mana ada? Kita ada juga Tuhan nampak. Tuan-tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beritahu dekat orang kampung dia, yang kau sembah tu, patung tu, dia boleh buat apa? Tai burung berak pun dia tak boleh mengelak. Penuh tai burung di atas patung-patung. Macam mana kau nak minta dengan dia? Yang paling teruk lagi, patung tu dibuat daripada tepung tuan-tuan. Buat daripada tepung gandum. Lepas tu bila pergi bermusafir, bawa lah dia punya Tuhan ni. Bawa patung dia punya Tuhan ni, dia bawa. Tak boleh jalan sendiri. Lepas tu jadi Tuhan. Macam mana? Lepas tu yang paling teruk lagi, yang paling kelakar lagi tuan-tuan, Tuhan dia dimakan. Bila makanan dah tak ada, mula-mula cabut hidung. Dah tak ada hidung, gompung hidung. Lepas tu kan cabut telinga. Kalau lapar sangat, cabut sebelah peha. Engkau Tuhan dah cacat pula, tak ada kaki, OKU. Jadi bila Nabi cakap macam tu, dia orang kata, betul juga je. Lepas tu Nabi kata, tak payahlah sembah. Dia orang kata, macam mana? Kata dia, dulu datuk nenek moyang kami pun sembah juga. Itu dia tuan-tuan, ulama tafsir sebut, di antara ciri-ciri kesesatan, kalau kita baca surah Al-Fatihah waladhdallin tu, ciri-ciri orang yang sesat, ciri yang pertama, apabila dia mengikut adat resam orang dulu-dulu yang tak betul. Tu dia tuan. Jadi orang kafir ni pun macam tu lah. Ikut orang dulu sembah, dia pun ikut je lah, walaupun tak betul, walaupun dia tahu memang tak munasabah pun, boleh buat apa. Itu Abu Jahal.
Lepas tu tuan-tuan, yang paling teruk lagi, yang paling menyedihkan tuan-tuan, di antara orang yang menentang Nabi namanya Uqbah bin Abi Mu'ayth. Uqbah ni tuan-tuan, apa dia buat? Dia cekik leher Nabi. Nabi tengah semayang, dia cekik leher Nabi. Bukan setakat cekik saja tuan-tuan, dia ludah Nabi dengan air liur dia. Allahu Akbar tuan-tuan. Kita tak boleh bayang macam mana Nabi kita Muhammad SAW, seorang manusia yang Allah Ta'ala muliakan tu, diludah oleh orang. Kita pernah ke tuan-tuan orang ludah kita ada? Saya yakin depan saya ni semua tak pernah kena ludah. Betul? Orang ludah bertepik atas muka ni ada. Cakap sial celaka tu ada lah. Tapi Nabi kita siap kena ludah. Luka-luka, berdarah-darah tuan-tuan. Sahabat-sahabat siap kena bunuh kerana nak mempertahankan Islam. Semata-mata nak pastikan Islam itu menjadi agama yang hebat, agama yang tinggi. Zaman kita sekarang ni tuan-tuan, apa? Zaman kita sekarang ni, kita tidak nak menghadapi perkara ini pun. Kita cuma nak lawan nafsu je tuan-tuan. Lawan nafsu nak datang semayang berjamaah. Lawan nafsu nak datang dengan kuliah dekat masjid kita pun susah. Nak lawan nafsu je. Kita tak adalah nak menghadapi orang kafir macam ni, tak ada. Cuma sebelum ni adalah cerita orang kafir yang kat Malaysia ni cubalah cuba nak apa, mempertikaikan tentang undang-undang Islam. Dia cuba mempertikaikan tentang pendidikan Islam dekat sekolah. Sebelum ni kan ada kerajaan yang sebelum ni, betul kan? Macam-macam dia buat. Dia pertikaikan. Adanya yang bernama Siti Kasim, kumpulan liberal, yang mengajak kita supaya apa salahnya kita minum arak, kata dia. Kubu masing-masing. Nampak tu? Ada kita di Malaysia ada. Kita ada menghadapi kumpulan-kumpulan yang macam ni tuan-tuan dekat Malaysia ni. Cuma kita tidak pernah menghadapi macam Nabi dulu. Kita nak datang masjid ni nak lawan nafsu kita je. Nak lawan nafsu kita yang tak nak datang. Nak sembahyang berjemaah pada setiap waktu. Tuan-tuan, tanda kita sayang kepada Nabi SAW yang paling utama tuan-tuan, Nabi pernah sebut dalam hadis dia yang sahih. Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Seseorang itu tidak dikira beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dianggap sebagai orang yang beriman, kata Nabi, hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in, hinggalah aku ini, kata Nabi, lebih disayangi melebihi daripada anaknya, kedua ibu bapanya, dan ke seluruh manusia, kesemuanya. Kita nak tanda kita cinta Nabi tuan-tuan, sebenarnya bukan dengan berselawat sahaja. Itu salah satu. Tapi tanda yang sebenarnya kita ni cinta Nabi apabila kita meletakkan Nabi ini keutamaan kita selepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Man ata'ar rasul faqad ata' Allah, kata Allah. Siapa yang mengikut Nabi SAW, maka dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Siapa mentaati rasul, sebenarnya dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan sirah Nabi SAW tadi, Allah Ta'ala nak mengajar kita yang namanya Islam, yang namanya perjuangan Islam, yang namanya sunnah Rasulullah SAW ni tuan-tuan, bukan satu perkara yang mudah. Bukan satu perkara yang mudah. Asam garamnya orang yang berdakwah ni tuan-tuan, itulah asam garamnya. Dia kena menghadapi tentangan daripada musuh-musuh Islam. Walaupun Nabi itu sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tetap biarkan Nabi itu berdarah tuan-tuan. Nabi rasa sakit, Nabi berdarah, Nabi patah gigi dalam peperangan Uhud, masuk jatuh dalam lubang. Nabi berdarah-darah kepala nak beritahu kepada umatnya, inilah dia asam garam orang yang memperjuangkan Islam, orang yang nak ajar orang beramal dengan Islam, inilah asam garamnya. Kita kena ada rasa susah payah.
Kita zaman kita sekarang tuan dekat Malaysia yang nak datang semayang, Allahu Akbar, tak ada apa pun sebenarnya. Siap ada aircon lagi. Masjid Nabi ada aircon ke? Dulu. Zaman Nabi ada ke? Tak ada. Semayang tuan-tuan berkapetkan tanah tu, pasir tu. Kalau semayang, tuan-tuan bayangkan semayang di ketika tengah hari semayang zuhur. Semayang zuhur. Mengelecek ni, melecur dahi tuan-tuan sujud. Kita semayang atas kapet dalam aircon, semayang jarak-jarak macam ni pun tak penuh. Bayangkan. Dalam jarak-jarak pun tak penuh. Tuan-tuan, lebih-lebih lagi kita sekarang ni sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan bala COVID-19 ni. Nampak kes makin bertambah. Dah 1000 lebih, turun sikit naik banyak, turun sikit naik banyak. Ini semua tuan-tuan sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi tahu kita bahawa kita umat Islam, hamba Allah telah meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jangan mimpilah Allah Ta'ala nak angkat tuan-tuan bala dan bencana ni kalau kita semua tidak kembali kepada Allah, tak nak kembali kepada Islam, tak nak kembali kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih lagi tak nak datang masjid. Tuan-tuan, sekarang ni bukan tak datang semayang berjemaah aja, semayang Jumaat pun ramai yang tak pergi tau. Saya bercakap dengan Mufti Melaka. Saya pernah jumpa dia pasal nak minta semayang air raya dekat surau saya tuan-tuan. Dia kata, Ustaz, kata dia, sekarang ni kalau boleh Ustaz minta semayang Jumaat dekat surau. Sekarang di Melaka, mufti membenarkan mana-mana surau yang melebihi yang yakin boleh melebihi 40 orang, boleh buat semayang Jumaat, minta keizinan daripada Jabatan Mufti. Dia akan benarkan, kata dia. Lebih 50 lebih dah buah masjid yang dibenarkan buat solat Jumaat. Pasal hasil dari pemantauan Jabatan Mufti tuan-tuan pergi ke masjid-masjid pada hari Jumaat, ramai umat Islam yang tak datang semayang Jumaat. Semayang Jumaat pun tak datang tau. Alasan dia senang je, Covid. Tak pasal-pasal Covid dipersalahkan. Ni cerita bangau lah ni. Kan? Salahkan orang. Salahkan Covid. Sepatutnya tuan-tuan, bala yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita ni sekarang menyebabkan kita lebih dekat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah Taala sebut dalam surah At-Taghabun, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Apa-apa musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu, kata Allah, semuanya dengan izin Allah. Dan sesiapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, wa may yu'min billah yahdi qalbahu, hatinya akan dibimbing oleh Allah menjadi orang yang lebih dekat daripada Allah, dan Allah Ta'ala tahu di atas segala sesuatu. Sebenarnya bala ni tuan-tuan, sepatutnya kita lebih dekat. Patutnya apabila berlaku bala macam ni, ramai orang datang sembahyang. Masjid macam ni penuh tuan-tuan, kuliah-kuliah penuh, ceramah-ceramah penuh, semayang Jumaat melempar-lempar. Ini tidak. Lagi Allah Ta'ala turun bala. Kita tengok tadi saya lalu ada pasar malam dekat depan waktu maghrib. Betul? Saya lalu tadi, berderit-derit kita. Saya kata ada ceramah umum ke sini ni waktu maghrib. Semua buka puasa agaknya, husnuzon. Buka puasa agaknya ramai-ramai. Hari ni puasa sunat kan, buka puasa waktu maghrib. Agaknya lah husnuzon, baik sangka dengan orang kan. Tapi yang masalahnya hari yang bukan hari puasa, bukan hari Senin Khamis pun ramai juga. Saya mengajar pada setiap malam ada kuliah-kuliah. Bila kita lalu je waktu maghrib penuh tuan-tuan, ya Allah. Ada yang waktu maghrib bawa anak pergi pasar malam. Ni Allah Ta'ala tengah uji ni sekarang ni. Tuan-tuan, bagaimana Allah Ta'ala nak angkat bala bencana daripada kita kalau kita masih lagi sibuk dalam perkara dunia, masih lagi menjarakkan diri kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Memanglah kita ni sekarang disuruh oleh kerajaan kita penjarakan sosial, tapi dengan Allah Ta'ala jangan jarakkan diri kita. Dengan manusia kita boleh jarakkan disebabkan virus sekarang ni, tapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita diuji dan dicoba oleh Allah dengan bala ni, sepatutnya kita lebih dekat dengan Allah. Masjid ni penuh,
Semua hendaklah bertaubat kepada Allah. Bala akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Taala sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Tengok ayat ini macam pelik sikit tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok makna dia, Allah Ta'ala seru kepada orang beriman supaya bertaubat. Kalau kita fikir daripada segi logik, patutnya kena taubat ni orang yang tak beriman, tuan. Tapi Allah Ta'ala arahkan kepada kita kaki masjid supaya bertaubat. Allah Ta'ala arahkan kepada kaki kuliah supaya bertaubat. Allah Ta'ala arahkan kepada kaki semayang tahajud supaya bertaubat. Allah Ta'ala arahkan kepada orang yang kaki baca Quran supaya bertaubat. Pasal apa, tuan-tuan? Pasal orang yang beriman ni pun orang kaki masjid, kaki surau, kaki kuliah, kaki qiyamul lail. Yang ini pun ada penyakit. Apa penyakit dia? Penyakit hati, tuan-tuan. Kita orang kaki masjid ni, kita ada penyakit ujub. Kita hebat daripada orang lain. Lalu tadi dekat orang-orang dekat semalam, ini semua ahli neraka. Dia rasa diri dia hebat. Ini semua ahli neraka. Bukan dia nak doakan orang tu, nak pergi nak dakwah tak mampu, tuan-tuan. Doa je lah, ya Allah bagilah hidayah kepada rakan-rakan aku ni, saudara mara yang duduk kat sini ni. Waktu maghrib orang duduk kat masjid, dia duduk kat pasar malam. Patutnya macam tu. Ada ujub, ada sum'ah. Penyakit sum'ah pun ada. Apa sum'ah? Kita suka dengar orang cakap tentang kita. Ada penyakit riak, suka menunjuk-nunjuk. Pergi masjid, selfie. Yang lagi sedap, duduk kat Raudhah, selfie. Saya kat Raudhah ni. Ada nak kirim doa ke? Oh, sedap dia. Dah duduk kat Raudhah, sempat selfie lagi. Masuk dalam Facebook. Tak payahlah, tuan-tuan. Duduk depan makam Rasulullah. Duduk depan Kaabah selfie. Oh, saya ni dekat depan Kaabah, ada nak kirim doa tak? Tak payah, tuan-tuan. Tak payah. Sebab itu Allah Ta'ala arahkan orang beriman supaya bertaubat. Ini kan orang yang tak datang masjid. Lagilah kena taubat. Kalau kita tengok dalam ayat, Allah Ta'ala kata, celakalah wahai orang yang semayang. Orang tak semayang lagi besar celaka dia. Lagi besar celaka orang yang tak semayang. Sekarang ni ikut kajian sekarang, yang tak semayang, tuan-tuan, 80% di Malaysia orang tak semayang. Ni kajian daripada seorang doktor. Dia pergi jumpa dengan orang khalayak ramai, jumpa orang yang dah akil balik, mula daripada 15 tahun. Sampailah orang yang umur 60 tahun, 70 tahun dia jumpa. Selama je, saya dah lama dah tak semayang ni. Saya tak semayang pun, Jumaat pun tak pergi. 80% sekarang, tuan-tuan. Ini yang kita bimbang sekarang, tuan-tuan. Tuan-tuan nak tunggu bala yang macam mana lagi Allah Ta'ala nak hantar ni? Nak tunggu bala yang macam mana? Takkan kita nak tunggu sampai negara kita jadi macam negeri Palu tu, yang dipalu oleh Allah. Perkampungan Palu dekat Indonesia itu kan, yang Allah Ta'ala palukan, tuan-tuan. Allah Ta'ala palu dengan apa? Dengan air datang yang jadi macam blender, pusing, bung, masuk dalam, keluar balik. Lepas tu runtuh pula daripada atas pula batu-batu. Takkan nak tunggu macam tu orang kita ni baru nak bertaubat. Ini yang kita risau, tuan-tuan. Yang kita risau. Hari Jumaat pun tak datang. Hari Jumaat ni, tuan-tuan, Nabi kata, man taraka salasa juma'in tahawunan khatamallahu ala qalbi. Siapa yang tak datang sembahyang Jumaat kerana mempermain-mainkan, dia buat main-main je, maka Allah Ta'ala akan peteri hati dia. Hati ni kalau dah peteri, tuan-tuan, hati dah mati, cakaplah macam mana pun takkan masuk lah jawabnya. Ini yang kita bimbang, tuan-tuan, masyarakat kita. Makin hari makin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baru ni Allah Ta'ala uji kita dengan Covid, tuan-tuan, sampai kan kita tak boleh nak datang masjid kan. Tapi sebenarnya hikmahnya sangat besar, tuan-tuan. Masa itulah kita, Allah Ta'ala bagi peluang untuk
beramal dengan ayat yang Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah isteri dan anak kamu daripada api neraka. Api neraka Allah. Masa itulah kita nak tengok anak kita ambil semayang betul ke tidak. Ajak anak kita semayang berjemaah pada awal waktu. Kalau tidak, waktu maghrib tengok cerita 7 hari mencintaimu. Anak beranak satu keluarga, ya Allah, semayang maghrib pukul 8, tunggu habis. Astaghfirullahalazim. Anak beranak dengan bapa dengan mak. Bapa jadi imam, duduk depan sekali. Yang lain jadi makmum. Tengok cerita. Astaghfirullahalazim. Ini yang berlaku, tuan-tuan. Allah Ta'ala dah uji dengan COVID-19 ni, masih lagi dia tak boleh, hari tu tak boleh didik anak dia. Dia tak tengok anak dia ambil semayang betul ke tidak, anak dia solat macam mana betul ke tidak. Kita, tuan-tuan, bapa-bapa, ibu-ibu akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala arahkan, jaga diri kamu, anak isteri kamu daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebenarnya kita beruntung sebenarnya, tuan-tuan, jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini seorang nabi yang sangat prihatin dengan umat dia. Laqad ja'ani, Allah Taala sebut dalam surah At-Taubah ayat yang terakhir, ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah Taala sebut nabi ini ada sifat Allah. Sifat Allah, Allah Ta'ala letakkan dekat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghafurur rahimun. Sifat Allah tu Allah Ta'ala letak dekat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sesungguhnya telah didatangkan kepada kamu, kata Allah SWT, seorang rasul daripada diri kamu sendiri. Nabi ni, tuan-tuan, dia macam kita juga. Dia ada penat, dia ada rasa nak marah, dia ada rasa sedih, tapi Nabi boleh lawan semua ni, tuan-tuan. Nak beritahu Nabi ni sebagai sebagai apa? Model kepada kita yang kita kena ikut. Sebab itu Allah Ta'ala datangkan daripada kalangan manusia. Pasal pernah orang kafir Quraisy kata dekat Nabi, kenapa Tuhan kamu tak datangkan malaikat sebagai Nabi? Tuan-tuan bayangkan kalau malaikat jadi Nabi macam mana? Rupa pun dah tak sama, bersayap pula tu, kan? Lepas tu kerjanya apa? Malaikat ni la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sifat semula jadi malaikat yang Allah Ta'ala ciptakan, sifatnya senantiasa tidak menderhakai Allah. 24 jam beribadat, makan tidak, minum tidak, mengantuk tidak. Kita asal duduk je mengantuk, mengantuk je duduk. Kan? Makan tidak, tidur tidak, mengantuk tidak, semua tidak. Itulah malaikat, sifat dia. Malaikat takkan buat salah. Pasal dulu ada orang cakap malaikat ada buat salah juga, kan? Siapa entah dulu cakap, oh, kata malaikat pun ada buat salah. Malaikat memang sifatnya begitu. Allah Ta'ala dah ciptakan. Yang 10,000 duduk dekat Baitul Izzah, 10,000 yang berdiri je, tuan-tuan, berdiri. 10,000 yang rokok je, yang sujud je. Kita baru berdiri sekejap dah bergoyang dah. Imam baca lama sikit dah bergoyang lah. Siap menjumpa, celaka betul imam lama menau baca, ya Allah, kan? Sujud lama-lama boleh terlelap lah tu. Buat solat tasbih bulan Ramadan pukul 3 pagi, siap boleh tidur pula dekat dalam sujud. Tu kita. Sebab itu Allah Ta'ala datangkan Nabi ni di kalangan manusia. Min anfusikum. Apa perangai Nabi, tuan-tuan? Azizun alaihi ma anittum. Nabi ni perangai dia sangat mengambil berat terhadap penderitaan umatnya. Nabi ambil berat sangat. Nabi tak nak umat dia berada dalam kesesatan. Nabi tak nak umatnya berada dalam menderhakai Allah. Sebab tu Nabi tinggalkan macam-macam wasiat dekat kita, tuan-tuan. Tu tanda Nabi sayang kita. Cuma kita tahu tak tahu je. Pasal kita tak belajar hadis-hadis Nabi, kita tak tahu yang Nabi tinggalkan macam-macam petua, macam-macam wasiat. Beruntungnya kita jadi umat Nabi ni, tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam. Kita buat sikit dapat banyak.
Kita kan ada hari-hari yang mulia. Setiap minggu, hari Jumaat, hari yang Allah Ta'ala muliakan. Malam Jumaat, malam yang Allah Ta'ala muliakan. Apa sahaja amalan kebaikan yang kita kerjakan start daripada malam ni, masuk waktu maghrib tadi, sampailah habis besok, sampai wang azan besok, hari Jumaat, dan masuk malam Sabtu, segala amalan kita diperlipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada pula bulan-bulan yang Allah Ta'ala muliakan. Bulan apa? Muharram, Rajab. Kemudian Ramadan dah tentulah sayyidul syuhur. Bulan apa lagi? Zulqa'dah, Zulhijjah. Empat bulan yang dimuliakan oleh Allah. Segala amal-amal kebaikan yang kita kerjakan dan lipat kali gandakan oleh Allah. Tu tanda Allah Ta'ala sayang kita menjadi umat Nabi Muhammad. Syaratnya kena beramal. Jangan duduk diam je. Tak tuan-tuan, tadi kita semayang tadi kan? Semayang berjamaah. Tuan-tuan, kita datang semayang berjamaah. Datang semayang berjamaah. Satu semayang berjamaah tu berapa banyak pahala yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mula keluar rumah baca doanya, langkah kaki kanan baca doa bismillahirrahmanirrahim Allah sampai habis. Lepas tu baca doa nak pergi masjid, Allahumma ja'alni fi qalbi nura wa fi sam'i nura. Nampak tu? Amal sunnah Nabi tu. Kemudian setiap langkah kita tuan-tuan dapat 10 pahala, hapus satu dosa, angkat satu darajat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Naik masjid, langkah kaki kanan baca doa pula. Jangan lupa doa naik masjid. Allahumma ftali abwaab rahmatik. Siapa belum baca sekarang? Terlupa baca. Niat i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala, baca. Semayang berjemaah, siapa yang paling dekat dengan imam pahalanya besar. Sop depan. Zaman Nabi, setiap kali nak semayang buat pilihan raya tuan-tuan, mengundi. Pilihan raya lah tu, mengundi kan. Diceritakan sahabat-sahabat masa semayang sunat dah penuh sop depan ni. Semua cari dinding tuan-tuan, pasal disunatkan kita bila semayang tuan-tuan kena ada sutrah. Sutrah tu apa? Sesuatu yang mendindingi kita, yang kita di tengah semayang. Hukumnya dapat pahala sunat. Dapat pahala sunnah yang sunat. Ini di antara sunnah Nabi, kita boleh amalkan. Tak ada, sahabat-sahabat akan cari tiang. Tak ada tiang, dia pacak tongkat dia. Kita sekarang tongkat tak ada, sampai Nabi kata kalau tak ada, fal yukhatti khattan, hendaklah dibuat garisan. Kita dah ada sejadah, dah ada line, ataupun jadi orang depan sebagai sutrah kita. Itu di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sebenarnya tuan-tuan sunnah Rasulullah ni kita kena belajar. Sebab itu selain daripada datang ke masjid berjemaah pada setiap waktu, majlis ilmu sangat penting. Majlis ilmu ni lah kita boleh belajar tentang sunnah Nabi. Banyak macam-macam gandaan pahala, macam-macam peluang untuk kita meraih rahmat daripada Allah dengan ganjaran pahala yang Allah Ta'ala tawarkan. Semayang berjamaah ni tuan-tuan, tolong dapatkan 40 hari. Man shalla lillahi ma'al imami yudriku takbiratal ula. Siapa yang bersemayang bersama dengan imam kerana Allah, lepas tu dapat pula takbiratul ula. Bila imam takbir Allahu Akbar, kita dapat Allahu Akbar. Dia tak boleh lambat. Arba'ina yauman, selama 40 hari. Kalau di Mekah arba'ina salatan, 40 waktu. 7 hari. Kan? 7 ke 8 hari. 8 kali 4 40. 8 hari. Kita kat sini kena dapatkan 40 hari. Bukan senang tu. Pahala dia apa tuan-tuan? Yud'a katabalahu bara'atain. Allah Ta'ala tulis 2 perlepasan. Subhanallah. Apa dia? Bara'atun minan nar, perlepasan daripada api neraka Allah. Allahu Akbar. Takkan tak nak lagi? Yang kedua, bara'atun minan nifaq, perlepasan daripada sifat munafik. Sifat munafik. Ni 2 perkara yang Allah Ta'ala tawarkan dengan melazimi semayang berjamaah pada setiap waktu. Tapi kena 5 waktu. Bukan semayang di rumah bersama dengan ahli keluarga. Maksudnya semayang di tempat semayang berjamaah di setiap kampung yang kita duduk. Kalau kita tempat kerja kita ada musalla, tempat semayang, kita semayang berjamaah di situ.
Tak mesti pun di masjid, tapi kena jangan sembahyang berjemaah bersama ahli keluarga. Itu bukan sunnah Nabi SAW. Nabi bila sebut sembahyang berjemaah, Nabi akan sembahyang di masjid. Sampaikan Nabi pernah bagi amaran nak bakar mana-mana rumah yang lelaki-lelakinya tidak datang sembahyang berjemaah. Bukan main-main kalau bakar ni. Tapi Nabi tak jadi bakar. Kenapa? Dalamnya ada orang perempuan yang tak digalakkan sembahyang berjemaah di masjid. Orang perempuan afdal sembahyangnya di rumah. Kita orang lelaki afdal sembahyang di masjid. Itu sebab itu Nabi tak jadi bakar. Tapi bila Nabi sebut nak bakar tu, ni bukan perkara yang main-main, tuan-tuan. Ni perkara yang di antara sunnah Nabi yang kita kena amalkan. Pasal kita nak besok di padang mahsyar kita mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi iktiraf kita sebagai umat dia. Kita bimbang-bimbang besok duduk depan Nabi, Nabi tak kenal kita. Engkau siapa? Tak ada maikat pun. Nabi dah bagi kita maikat. Maikatnya pun tuan beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Alaikum bisunnati wa sunnatal khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajis." Nabi kata, hendaklah kamu berpegang kepada sunnah aku. Berpegang kepada sunnah aku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Tamassaku biha, pegang sungguh-sungguh. Wa 'addu 'alaiha bin nawajis, gigitlah dia. Nabi buat perumpamaan seolah-olah kita makan, kita gigit dengan gigi geraham kita. Makna sunnah Nabi ni kena lumat. Kita kena amalkan betul-betul, belajar dengan betul, kemudian kita pelajari dengan betul dan kita amalkan sungguh-sungguh. Macam orang makan, gigit tu biar dia betul-betul apa? Dah lumat baru kita telan. Itu kita kena belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ni tuan-tuan, kita cubalah beramal dengan sunnah Rasulullah SAW supaya kita besok Nabi kenal kita sebagai umatnya dan kita dapat syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita berada dekat padang mahsyar kelak, tuan-tuan, diceritakan di dalam Al-Quran bagaimana keadaan manusia dekat padang mahsyar yang huru-hara. Bangun daripada kubur dalam keadaan bertelanjang, tidak berpakaian. Kita kan pakai kain kapan je. Kain kapan dah hancur. Yang pakai pakaian ialah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, dan orang-orang yang mati syahid yang dikapankan dengan pakaian dia semasa dia perang tu. Itu saja yang ada pakaian. Kita semua ni telanjang, tuan-tuan, tak bawa apa pun. Kita akan pergi kepada mahsyar dalam keadaan bertelanjang, dibawa oleh malaikat Jibril. Malaikat bawa kita pergi kepada mahsyar, dikumpulkan tempat perkumpulannya. Senternya di mana, tuan-tuan? Senternya dekat negara Syam sana. Berjalan daripada sini. Matahari sejengkal, tuan-tuan. Pada masa itu manusia akan berada dalam huru-hara. Disebut dalam kitab Mustikah Hadis dalam bab beriman kepada hari kiamat, menceritakan bagaimana keadaan dekat pada mahsyar yang huru-hara tu. Semua manusia pada masa itu akan jumpa Nabi masing-masing. Semua akan jumpa. Mula daripada Nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam kata, "Ana lastu bisahibin zalik." Aku bukan orang yang layak nak bagi syafaat dekat kamu. Nabi Adam kata, tuan-tuan, aku dulu elok-elok dalam syurga pun kena keluar daripada syurga. Tak dengar cakap Allah. Malu aku. Lepas tu anak aku pula berbunuh-bunuh di antara satu sama lain, Qabil dan Habil kan. Pembunuhan pertama di dunia adalah anak Nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam, tuan-tuan, bila dia turun ke bumi, dia sujud selama 500 tahun. Bertaubat kepada Allah daripada dosa dia. Allahu Akbar. Kita buat dosa tak rasa apa pun. Tak datang sembahyang berjemaah tak rasa apa. Allah, saya teringat sahabat-sahabat Nabi dulu, tuan-tuan. Kalau dia tak sembahyang berjemaah, ada seorang sahabat tu tertinggal sembahyang asar kerana dia sibuk dekat kebun dia. Dia jual, wakafkan kebun dia kepada Nabi SAW. Ada seorang sahabat lagi, dia qada semayang dia sampai 27, kan dapat 27 kali ganda. Semayang satu, semayang berjemaah kan. Dia qada semayang dia sampai 27, 4 kali 27. Itu pun dia bermimpi. Bila dia tidur, dia mimpi dia sedang naik kuda dengan sahabat-sahabat dia. Dia tak boleh kejar, sedangkan kuda dia kuda yang laju.
Pasal apa? Rupa-rupanya kerana dia meninggalkan solat berjamaah. Allahu Akbar. Yang ini tuan-tuan, yang kita sunnah-sunnah Nabi yang kecil-kecil ni yang kita kena buat. Terutama solat ni. Nampak macam kecil, dia besar sebenarnya. Pasal solat ni yang mula-mula sekali Allah Ta'ala nak tengok besok bila kita mati. Allah Ta'ala tak tengoklah puasa kita. Ada orang puasa tapi tak semayang, betul tak? Ramai masyarakat kita puasa bukan main jaga lagi. Hari raya dia lah yang pertama sekali pergi masjid, tapi tak semayang. Semayang fardu tak, semayang raya je. Pagi-pagi dah pergi nak takbir raya. Allahu Akbar. Puasa-puasa. Kita pun tuan-tuan, kesilapan kita didik anak kita kalau tak puasa, kita nak bagi dia puasa, kita bagi duit kan. Sehari RM1 lah. Tapi kita tak pernah ajak kita satu semayang bagi RM1 ke. Tak pernah. Orang kita aja buat puasa saja, betul tak? Semayang ni tak pernah jaga. Sedangkan semayang solat ini yang mula-mula Allah Ta'ala nak tengok. Jadi ini kita kena muhasabah balik tuan-tuan. Kalau kita nakkan kita besok dikenali oleh Nabi SAW besok dekat padang mahsyar, besok semua akan jumpa Nabi masing-masing. Akhirnya jumpa dengan Nabi semua tak terima, semua jawab ana lastu bisahibin zalik. Akhirnya jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in wala fakhar. Akulah orang yang satu-satunya orang yang diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala nak memberi syafaat kepada manusia, dan bukan nak berbangga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi nak bagi syafaat, tapi tuan-tuan, nak dapat syafaat Nabi kenalah ikut sunnah Nabi. Kurang-kurangnya tuan-tuan, kurang-kurangnya, tapi solat jangan tinggallah. Selawat, satu lagi, selawat kita kena perbanyakkan selawat. Yang saya ajak tuan-tuan berselawat tadi pasal Nabi dah sebut paling kurang 10 kali pagi, 10 kali petang. Man shalla alayya hina yusbi wa 10 marratin wa hina yumsi 10 marratin adrakathu syafaati yaumal qiyamah. Siapa yang berselawat ke atasku 10 kali pagi, 10 kali petang, nescaya besok pasti dia akan mendapat syafaatku pada hari kiamat. Dan satu lagi cara nak mendapat syafaat Nabi tuan-tuan, Nabi kata apabila orang azan, yang pertama jangan lupa jawab azan. Kemudian lepas itu doakan Nabi. Ada doa lepas azan tu, ada doa Nabi supaya Nabi ditempatkan di tempat yang paling tinggi. Nabi ni tuan-tuan satu-satunya manusia besok yang Allah Ta'ala tempatkan dekat tempat yang paling tinggi dekat dalam syurga Firdaus, namanya Al-Wasilah. Sebab itu Nabi pernah sebut dalam hadis yang lain, Nabi kata salu liyal wasilata. Hendaklah kamu minta pohon, kamu semua pohon kepada Allah supaya aku ditempatkan di tempat yang namanya wasilah. Al-wasilah ni tuan-tuan, tempat dalam syurga Firdaus, syurga yang paling tinggi sekali. Dalam syurga tu satu tempat yang paling atas sekali, yang Nabi kata kalau aku dongak nampak Sidratul Muntaha. Itulah tempat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawaduknya Nabi cakap kepada kita umat dia, suruh doakan dia. Doa dalam doa azan tu, Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilata wad darajatar rafi'ah. Anugerahkanlah kepada Nabi tempat al-wasilah, tempat yang paling tinggi. Tu doa tu. Nabi kata siapa yang berdoa dengan doa ini lepas azan, selawat dulu baru doa, huldat lahu syafaati, dia akan mendapat syafaatku. Jadi jangan lupa doa ni lepas azan ni. Ni buat tak reti je orang azan, jawab pun tidak. Lepas tu tak baca doa pun. Hafalkan doa ni tuan-tuan, hafalkanlah doa ni. Ini di antara perkara-perkara yang boleh kita mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan besok dekat padang mahsyar ada satu di antara mukjizat Nabi, apa? Keistimewaan Nabi, Nabi ada satu telaga namanya telaga Al-Kautsar. Satu kolam Al-Kautsar. Itu satu keistimewaan Nabi, dan umat Nabi Muhammad SAW yang beramal dengan sunnahnya boleh minum daripada air telaga Kautsar ini.
Nabi bagi minum. Jibril, malaikat akan jaga depan. Siapa yang amal sunnah Nabi, yang ni boleh minum daripada telaga Kausar Nabi. Kemudian Nabi akan timbang. Masa kita ditimbangkan amalan kita, tuan-tuan, Nabi akan berada di sisi kita. Kalaulah amalan kita belah kiri ni berat, kanan yang belah yang baik ni kurang, ringan, maka Nabi akan ambil serban dia, letak di atas yang di sebelah kanan nak memberatkan timbangan tu. Subhanallah. Masa di titian sirat, Nabi akan tunggu dekat pangkal titian sirat untuk bantu mana-mana umat ni yang tergelincir jatuh. Nabi akan capai tangan dia. Kalau tak sempat, Nabi akan hulurkan serban dia. Kalau kita boleh capai serban Nabi SAW. Allahu Akbar. Itu tandanya sayang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Tapi tanda kita sayang Nabi itulah dengan kita beramal dengan sunnah Nabi SAW. Datang majlis ilmu, tuan-tuan belajarlah, biarlah kita ada satu kitab cerita tentang Nabi ni, satu kitab yang dikumpulkan. Tuan-tuan tolong miliki kitab ni. Kalau tak ada belajar, tuan-tuan belilah buku, ada terjemahan, ada siap, ada huraian lagi. Kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Kalau dah ada belajar, alhamdulillah. Kitab cerita tentang kepribadian Nabi, start daripada batang tubuh Nabi macam mana, cerita Nabi tinggi mana, rupa kulit Nabi macam mana, kemerah-merahan. Sahabat-sahabat kata kalau tengok Nabi rasa nak tengok lagi sampai termimpi-mimpi. Subhanallah. Handsome-nya Nabi kita Muhammad SAW. Macam-macam diceritakan dalam kitab tu. Tuan-tuan boleh belajar daripada kitab tu. Kena ada buku ni, tuan-tuan. Saya cadangkan tuan-tuan beli satu kitab yang diterjemahkan, yang dikarang oleh Ustaz Zahazan, orang Melaka kita, Dr. Zahazan. Dia ada siap gambar-gambar, siap ada hukum hakam yang berkaitan dengan perkara sunnah ni, tuan-tuan. Subhanallah. Tuan-tuan boleh miliki kalau boleh belajar. Kalau dah belajar, alhamdulillah. Kalau tak belajar lagi, boleh pelajarilah kitab ni, supaya kita lebih memahami sunnah Rasulullah SAW, rasa cinta nak beramal dengan sunnah Nabi. Kemudian belajar tentang hadis-hadis Nabi SAW. Kita akan dapat pelajari tentang petua-petua yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, wasiat-wasiat yang ditinggalkan oleh Nabi SAW yang kita boleh amalkan dalam kehidupan kita. Macam-macam, tuan-tuan. Sikit lagi, tuan-tuan, sikit lagi je saya nak beritahu tentang bab solat je. Solat pun, yang pertama bab solat kita kena betulkan. Solat kita kena betulkan. Solat kita kena ikut cara Nabi SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Nabi. Solatlah kamu sebagaimana ikut cara aku solat. Kamu tengok aku solat. Kita memang tak pernah tengok, tapi diceritakan dalam kitab-kitab hadis, sifat solat Nabi SAW kita kena pelajari supaya solat kita bertepatan dengan cara Nabi SAW solat. Dah belajar cara solat tu, kemudian semayang berjamaah pada setiap waktu, kemudian jangan tinggal solat-solat sunat, solat sunat rawatib. Tuan-tuan, solat sunat rawatib ni paling kurang, tuan-tuan, semayang sunat yang mengiringi solat fardu ni, tuan-tuan kena dapatkan 12 rakaat setiap hari, mula pada subuh sampai isyak. Bilang kena ada 12, barulah dapat tawaran istimewa daripada Allah. Nabi kata apa? Man shalla fi yaumin wa lailatin isnatai asyarata raka'atan tatawwa'an banallahu lahu qasran fil jannah. Siapa yang semayang sunat sehari semalam sebanyak 12 rakaat, maka Allah Ta'ala akan anugerahkan kepadanya apa dia? Sebuah istana dalam syurga Allah. Allahu Akbar. Dalam syurga Allah Ta'ala bagi istana. Tuan-tuan, syurga ni kalau tak duduk dalam istana pun tak apa, tak ada rumah pun tak apa. Dalam syurga, syurga kan kemuncak segala, kemuncak nikmat adalah syurga. Tak ada perkara yang tak selesa yang duduk dekat dalam syurga ni. Semua perkara yang seronok, yang nyaman, yang selesa. Tiba-tiba Allah Ta'ala nak bagi apa? Nak bagi istana dengan cara kita amalkan solat sunat rawatib. Mula daripada subuh 2 rakaat. Subuh ni besar dia punya pahala dia, tuan-tuan. Semayang subuh berjemaah, semayang subuh berjemaah tu pun dah besar pahala dia. Kemudian semayang pula sunat qabliyah subuh, semayang sunat fajar ni nama. Pahala dia apa? Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 solat 2 rakaat semayang sunat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Sampai ke ada sahabat yang mengkodokkan, dia tak sempat semayang
Dia tak sempat semayang tadi sebelum, dia lepas semayang fardu subuh, dia semayang, Nabi tak larang pun. Mana boleh diqadhakan. Pasal besarnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu zuhur 2 rakaat dah 4. Lepas zuhur 2 rakaat dah 6. Sebelum asar 2 rakaat dah 8. Lepas maghrib 2, 10. Lepas isyak 2, 12. Tu paling kuranglah dapatkan 12 rakaat semayang solat sunat. Ini di antara perkara-perkara yang kita boleh amalkan tuan-tuan, sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Satu lagi, lepas semayang pula Nabi kata apa? Berzikir. Nabi akan duduk berzikir. Zikir subhanallah 33 kali, walhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Nabi kata, kemudian ditambahkan pula dengan nak cukupkan 100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu Nabi kata ghafarat khatayahu walau kanat mislu zabadil bahri. Boleh mengampunkan dosa-dosa walaupun sebanyak buih-buih di lautan. Nampak tu? Subhanallah. Allahu akbar. Tapi kita malas. Lepas semayang cabut, lepas semayang bangun. Kalau dia bangun sambil-sambil dia nak jalan tu dia baca, tak apa, pasal dia sibuk kan, nak pergi kerja, tak ada masalah, ni tak baca. Sambil-sambil bawa kereta pun boleh baca tuan-tuan. Jangan tak baca. Allah Ta'ala bagi tawaran apa? Dihapuskan semua dosa-dosa kita, kecuali dosa besar aja. Dosa-dosa kecil maknanya. Walaupun dosa-dosa sebanyak buih-buih di lautan. Ini tawaran istimewa daripada Allah. Tanpa kita mengangkat tangan memohon keampunan, Allah Ta'ala dah ampunkan dosa. Tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu macam ni pun, malaikat dah doakan kita supaya dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rugilah tuan-tuan, datanglah belajar, jangan pilih tok guru. Jangan pilih. Jangan pilih tuan-tuan, tolonglah jangan pilih. Mana-mana tok guru mengajar jangan pilih. Kita datang je belajar. Lebih-lebih lagi ilmu yang kita tak pernah belajar pula. Takut nanti besok Allah Taala tanya, ilmu fardhu ain. Allah akan tanya kita besok dekat dalam kubur. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, akhirnya saya nak sebut bahawa Nabi SAW pernah menyebut dalam satu hadis dia yang Nabi sangat rindukan kita ni. Nabi kata, wadattu anni laqitu ikhwani. Aku sangat-sangat teringin nak berjumpa saudara maraku. Sahabat-sahabat bila Nabi cakap macam tu, sahabat pun pelik, terpinga-pinga. Sahabat pun tanya, awalasna min ikhwanika ya Rasulullah? Adakah kami ni bukan daripada saudara maramu wahai Rasulullah? Nabi kata, la antum ashabi, bal antum ashabik. Bahkan kamu ni sahabat-sahabat aku. Tetapi walakin ikhwani, orang yang Nabi kata, yang Nabi rindu nak jumpa tu siapa tuan-tuan? Saudara mara Nabi siapa? Alladzina lam yarawni wa yu'minu wa amanu bi. Orang-orang yang tak pernah pun berjumpa dengan aku, tapi dia beriman dengan aku. Kitalah tuan-tuan yang Nabi rindu nak jumpa tau. Nabi rindu nak jumpa kita. Pasal apa tuan-tuan? Kita tak pernah pun berada semayang berjemaah di belakang Nabi SAW, tapi kita boleh berjemaah pada setiap waktu. Alhamdulillah. Setakat ni, mohonlah dulu, kini dan selamanya insya-Allah, sampailah kita meninggal. Kita tak pernah pun berada dalam kuliah Nabi. Kita tak pernah pun berada dalam khutbah yang dibacakan, yang dikhutbahkan oleh Nabi SAW, tapi kita dengar khutbah. Alhamdulillah. Tak pernah pun kita berada bersama-sama dengan Nabi, tapi kita beramal, boleh beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga kita diberikan nikmat istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus konsisten dalam beramal sunnah Nabi SAW yang kita dah tahu ni, kita amalkan, terutama dalam bab solat berjamaah, dalam bab batang belajar ni tuan-tuan, majlis ilmu. Kemudian amalan-amalan sunat yang lain-lain yang kita dah tahu tu kita amalkanlah. Moga-moga kita mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya kita mendapat syafaat daripada Nabi kita Muhammad SAW, dikenali oleh Nabi kita, diakui oleh Nabi kita sebagai umatnya, dan akhirnya kita dapat memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa itu sahaja yang dapat saya sampaikan pada malam ni. Minta maaf banyak-banyak
ambil masa yang lama. Jadi moga-moga ia memberi manfaat untuk membuka minda kita, supaya lepas daripada ini tuan-tuan, kita belajar sungguh-sungguh sunnah Nabi ini, dan kita beramallah sunnah Nabi SAW. Daripada sekecil-kecil perkara sampailah sebesar-besarnya. Yang kita dah tahu ni kita amalkan. Yang mudah-mudah hanya bagi salam orang, masuk kaki kanan, langkah kaki kita keluar balik, masuk rumah, kalau masuk masjid, kalau dah terlangkah kaki kiri, patah balik tuan-tuan, langkah kaki kanan. Amalkan, cuba amalkan, insya-Allah. Moga-moga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf kalau terkata tak ada niat pun nak mengata orang, nak mengenakan siapa-siapa. Moga-moga kita semua dapat bermuhasabah diri kita semua, terutama diri saya yang bercakap ini. Semoga kita semua dikenali oleh Nabi SAW sebagai umatnya, dan kita sama-sama dapat beramal dengan sunnah Nabi SAW. Banyakkanlah berdoa, Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang ikut Nabi awwalan wa akhiran, daripada awal hingga akhir, zahiran wa batinan, yang zahir dan yang batin, wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihah, daripada segi perkataan, perbuatan dan amal-amal yang saleh, insya-Allah. Itu sahaja. Wallahu a'lamu bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.